Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bersama saya lagi Dr. Rozan Nizam Zakaria, Pakar Psikiatri. Kita nak sambung sembang santai kita tentang isu kesihatan mental. Alang-alang petang Jumaat ni kita buat relax-relax je perkongsian dalam kereta pun, sementara menunggu tugasan seterusnya. Hari ni saya nak bawa satu diskusi lah kan, tentang satu topik yang sebenarnya agak heavy, berat. Jarang diperkatakan tapi penting untuk kita semua faham, terutama sebagai ibu bapa. Hari ini kita kena akui bahawa semakin ramai kanak-kanak dan remaja terkesan dengan isu kesihatan mental. Dan kami juga di klinik saban hari menerima banyak kes-kes yang melibatkan remaja yang disahkan menghadapi penyakit mental seperti kemurungan ataupun anxiety. Dan bila saya sebut ada isu kemurungan dan anxiety ni, saya tak kata ataupun tak merujuk kepada kes-kes budak rasa sedih, budak stres, budak frust, budak tak boleh study sebab exam. Tapi remaja dan kanak-kanak yang memang betul-betul mengalami gejala-gejala depression dan disahkan oleh pakar sebagai mengalami masalah mental. Jadi ada sebahagian mungkin kena start ubat, sebahagian follow up dengan terapi, jumpa psikologis, kaunselor dan sebagainya. Jadi ibu bapa sebahagian besarnya dia terkejut, susah nak adjust dengan suasana ni, sebab ini bukan benda yang hari-hari kita jumpa dan tidak berlaku pada semua orang. Kebanyakan ibu bapa yang anaknya mengalami kemurungan ni, most of them are unprepared, tidak bersedia dan tak tahu apa nak buat, clueless. Jadi serba salah, nak push tak push, nak ikut tak ikut, nak layan tak nak layan. Jadi mereka jadi serba salah, tak tahu apa yang kena dan apa yang tak kena, apa yang mereka perlu buat. Jadi saya nak kongsi beberapa tips supaya ibu dan ayah dia tak rasa lost dalam perjalanan baru kehidupan mereka ini, iaitu bila anak diuji dengan penyakit mental. Yang pertamanya, ibu bapa kena faham bahawa bila dah sampai tahap doktor sahkan anak ada masalah mental sekian-sekian, kita kena cepat-cepat melalui fasa menerima hakikat bahawa ada isu dalam keluarga kita, ada isu dalam kehidupan anak kita. Dan ada kalanya isu kesihatan mental anak ini adalah proksi kepada apa yang berlaku dalam keluarga. Maksudnya, dia bukan isu-isu yang terpencil. Sebahagian ibu bapa akui bahawa antara penyumbang pada anak ada masalah mental ni adalah apa yang berlaku dalam rumah. Contohnya ibu bapa ada masalah, mak ayah bergaduh, ada masalah dengan rumah tangga, ada masalah dengan adik-beradik, isu keuangan, isu tekanan dapat kerja yang melimpah ke rumah, dan semua itu bercampur baur. Dan yang terkesan adalah the weakest link. Maksudnya semua orang affected, tapi yang akan eventually dapat problem adalah yang paling lemah sekali ataupun yang paling vulnerable sekali. Sebab itu kadang-kadang kita nampak dia berlaku kepada salah seorang daripada anak ataupun salah seorang daripada unit dalam keluarga tersebut. Jadi kita kena terima hakikat bahawa benda ini benda yang dah berlaku. Okey, jangan kita nafikan, jangan kita deny, jangan kita perkecilkan. Ini penting supaya dengan mula menerima, acknowledge there's a problem, dari situ kita akan mula ambil tindakan untuk sama-sama bantu. Yang kedua, ibu ayah kena faham bahawa you are part of the solution. Ini benda yang penting. Okay? Jangan anggap, okeylah kita tahu anak ada problem, dah hantar anak jumpa doktor, that's it. Biarlah doktor selesaikan. It may not be the case. Kadang-kadang solution dia bukan ada pada doktor sekalipun. Dan kadang-kadang kunci dia tu ada pada kita sendiri. Perubahan yang kita sendiri perlu buat sebagai ibu dan ayah. So, kena ada mindset bahawa we should be part of the solution. So get involved with the therapeutic process dan datang klinik, ambil tahu apa yang berlaku. Kalau anak start ubat contohnya, and be part of the process untuk anak itu berdisiplin dengan ubat, dengan terapi. Kalau anak kena buat sebahagian tugasan daripada terapi, be part of the team yang support anak untuk terus continue. And because depression ni something yang tidak boleh dihadapi seorang-seorang. It takes a team, and untuk anak ni dibantu untuk pulih, because it's a serious problem, it's a serious condition. Alright, itu benda yang kedua yang penting kena faham. Nombor tiga, sometimes ada konflik antara ibu ayah dan anak. Contoh, saya bagi contoh yang praktikal. Anak datang klinik bagi tahu saya stres macam ni sebab ayah macam ni, mak macam ni, mak cakap macam tu, mak suka beleter, ayah suka macam ni, ayah tak faham. So ada sisi anak tentang apa yang berlaku. Dan like it or not, there's also another side. Dan bila kita panggil ayah, ibu datang berjumpa dengan kita without the children, sometimes we'll hear a different part of the story. And ayah, ibu akan cakap pula,
Anak pun ada problem juga, anak macam ni, anak macam tu, anak macam ni. Okay, so kami as a doctor, as a therapist, we're not here to judge siapa betul, siapa salah, dan siapa yang kita perlu letakkan dekat kandang tempat orang salah dan dipersalahkan. We are not authorities. Kita bukan hakim, kita bukan pihak berkuasa tempatan. So kerja kami adalah untuk cari di mana ruang untuk semua orang boleh be on the same page, dan akhirnya membantu untuk semua orang tenang dan bahagia. Okay, so most of the time there's a little bit of truth in both sides. And ada betulnya apa yang nak cakap, ada betulnya apa yang ayah cakap. Tapi untuk mulakan proses ini, proses rekonsiliasi, dan proses untuk berdamai, proses untuk anak-anak ni dia rasa family ni support, seseorang mesti bermula untuk berubah. Ini key penting yang saya selalu tekankan pada mak dan ayah. Maksudnya apa? Maksudnya semua orang ada saham dan semua orang kena take part untuk bertolak ansur. Tapi the big question is, siapa nak mula? Jadi kita sebagai mak ayah, sometimes this is the sacrifice, pengorbanan yang kita kena ambil. Sebab apa? Sebab kalau kita kerah kepala, akulah yang betul, and aku mak, aku ayah, and dia kena ikut cakap aku, and dia tu yang malas, dia tu yang sekian-sekian, dia yang macam tu, dia macam ni, percayalah tak akan ada jalan keluar. Dan worst case scenario adalah anak makin teruk, hubungan kita makin renggang, keluarga kita akan makin porak-poranda, kita as a parents akan stress, dan eventually dia akan affect orang lain, semua orang. So, antara key penting, prinsip penting yang juga saya nak tekankan dalam situasi ini adalah ada kalanya mak dan ayah kena beralah dan mula ambil tindakan untuk berubah. Apa maksud untuk berubah? And this is where the time where dalam terapi ataupun dalam diskusi kita dengan doktor, diskusi kita dengan anak, kita kena cuba untuk cari di mana punca apa yang berlaku. Contohnya kita kena berani untuk cakap, ada tak apa-apa yang ibu ayah cakap, ibu ayah buat yang buat kamu rasa tak selesa, buat kamu rasa kecil hati, ataupun kamu rasa kami perlu ubah. Now this is a very very difficult question yang ibu dan ayah kalau ada ego sukar untuk luahkan dan sukar untuk bertanya. Tapi jawapan pada persoalan ini penting, sebab kadang-kadang itulah harapan anak-anak untuk melihat di sana adanya usaha untuk kita tunjukkan bahawa yes, we know there's a problem, kita tahu ada masalah, jom kita sama-sama selesaikan. So kalau kamu rasa susah nak buat on your side, biar ibu dan ayah mulakan, so that I can show you that we are serious in getting you better. So ini benda yang penting, because it's support. Dalam konteks psikiatri ni, dia bukan sekadar kata-kata hikmah. Dia tak cukup dengan hantar klinik, pick up, hantar drop depan klinik. That is not support. Support sebenar-benarnya yang anak ni perlukan, sometimes honesty, kejujuran, genuine interest yang kita ada dalam jiwa kita untuk bantu anak. Dan sometimes, dan saya sebut sometimes bila berlaku perubahan ini, contohlah mak ayah dia kurang sikit beleter, kurang sikit kritikal, lebih mudah bertolak ansur, acknowledge benda-benda kecil yang anak buat, bahasa lebih manis, lebih banyak memuji, walaupun kadang-kadang benda tu difficult untuk buat dalam konteks keluarga mereka, tapi once mereka buat, kita akan perhatikan anak-anak dia jadi makin baik, emosi makin tenang, serabut makin kurang, jiwa makin damai, jiwa makin aman. Jadi proses untuk sembuh tu makin mudah. Dan sebab apa? Sebab bila ada support, bila mereka rasa safe, secure, soothe, seen. Okay? So ini 4S yang saya selalu sebut dalam buku saya dan perkongsian saya yang anak-anak mesti ada. Jadi apa yang mak ayah nak ubah, apa yang mak ayah nak kena buat? So dia berbalik kepada apa yang berlaku dalam suasana dalam rumah kita. And so komunikasi kita dengan anak-anak, masa yang kita spend dengan anak-anak, interest yang kita tunjuk pada anak, bahasa yang kita gunakan, kita libatkan mereka bersama-sama, kita cari masa untuk kita spend quality time dengan mereka, berkongsi momen-momen yang seronok, kita acknowledge, kita sebut, bagus kakak hari ni tolong ibu dekat rumah, oh macam tu lah ayah suka, and awak tolong tunjuk adik belajar, macam itulah yang kami bangga. Sebab kakak usaha juga untuk datang pergi klinik, walaupun kakak rasa bosan, kakak rasa tak nak, kakak rasa tak okey, abang rasa macam ni, sekian-sekian. So all those little things yang kita buat, kita sebut, kita ungkapkan, kalau kita betul-betul ikhlas, percayalah dia akan affect kita punya emosi anak-anak kita. And the rest is about
supporting them through these changes, selesaikan masalah-masalah lain yang ada. So hopefully insyaAllah benda-benda lain tu akan ikut. Okay, and saya tak kata 100% weightage ataupun percentage perubahan itu mesti berlaku oleh ibu dan ayah semata-mata. Ada kalanya depression tu berlaku sebab isu di sekolah, depression tu berlaku sebab isu kawan-kawan. Yes, betul. Tapi like it or not, kita as a parents kena terima hakikat bahawa kita ni adalah pillars of kita punya anak-anak. Kita ni tiang anak-anak. Bila tiang itu tidak menongkah mereka, mereka akan mudah condong, mudah rebah. And so ini benda-benda simple yang kita kena perhatikan, yang kita kena mula buat. Dan it has to start dua-dua. Ibu, ayah kena start. And then siblings, and then extended family. Dan most of families yang saya jumpa, yang saya deal with, yang willing to do this, yang sedia untuk buat perubahan ini, untuk for the sake of support anak yang tengah tak sihat ni, most of these children, most of these adolescent akan end up insya-Allah sihat dan dapat sembuh, dapat keluar daripada kepompong depression yang mereka hadapi. Tapi kalau the moment kita nampak resistant, anak ayah tak percaya ke, mak tak percaya ke, denial ke, tak bersedia untuk berubah ke, distant, tak willing untuk invest masa dan time dengan anak-anak, that is when kita akan nampak, tak kisahlah ubat banyak mana pun, mahal macam mana pun, terapi kerak macam mana pun, sometimes we will see that and it's difficult for them to prove. So pesanan saya untuk ibu dan ayah, percayalah, this is part of kita punya pengorbanan. InsyaAllah sedikit demi sedikit dan mereka akan nampak bahawa and we are here for them to support. So itu je sikit concern saya, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.